kita dah yang dikenal pasti ialah zakat dan riba. Masalahnya ialah kita tak dapat melihat bahawa zakat ni mempunyai faktor yang mempunyai kesan yang sangat mendalam, sebab pengurusan zakat ini amat lemah. Salah seorang pengkritik ekonomi Islam Timur Quran, dia kata dia dah kaji sistem zakat ni seluruh masyarakat Islam di seluruh dunia. Dia kata zakat ini tak efektif sebab penuh dengan corruption dan penuh dengan mismanagement. So dia sangat very critical terhadap pengurusan zakat. Tapi banyak orang melihat zakat ini sebagai satu dalam konteks pengagihan kekayaan. Pengagihan kekayaan maksudnya kita ambil daripada orang yang berada, yang mempunyai kekayaan, dan kita distribute balik kepada golongan miskin. Yang ini yang banyak diketengahkan. Tapi hari ini saya nak melihat zakat dan implikasi ekonomi zakat. Okey. Dalam sistem sekarang ini, sistem kewangan sekarang ini, kita lihat apabila kita ada duit lebih, kita letak dalam bank, fixed deposit ke apa ke, kita dapat interest. Tetapi dalam konsep Islam, kita prohibit interest. Tapi kita introduce zakat, kita mengetengahkan zakat. Zakat dan riba ini merupakan dua benda yang sangat bertentangan. Dalam Al-Quran umpamanya, ada banyak stages, ada banyak tahap-tahap stages of interest prohibition. Stage yang pertama ialah education. Allah memberikan perumpamaan bahawa riba dengan zakat ni memang jauh beza. Wa ma ataitum min riba wa ma ataitum min riba saya tak ingat ayat dia. Wa ma ataitum min riba liyarbuwa fi amwalin nas fala yarbu 'inda Allah. Wa ma ataitum min zakat turiduna wajha Allah fa ulaika humul mudha'afun. Siapa yang terlibat dengan riba ni dengan harapan dia dapat menggandakan hartanya, sesungguhnya hartanya tidak berganda di sisi Allah. Tetapi siapa yang terlibat dengan mengeluarkan zakat dan ingin dengan niat ingin untuk mendapatkan mendapatkan keredaan Allah, maka dialah mendapat ganjaran yang berganda-ganda. So ganjaran yang berganda diketengahkan ganjaran yang berganda ni merujuk kepada riba al-jahiliyah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau seorang tu tak dapat membayar hutang dia akan ditangguhkan, tetapi dia kena bayar berganda lagi, ya. So lingkungan perangkap hutang tu makin lama makin meningkat. Sebab setiap kali dia tak dapat bayar hutang, hutangnya akan berganda-ganda. Okay. Saya melihat bahawa dalam sistem ekonomi Islam, zakat memainkan peranan yang sangat penting, melangkaui peranannya sebagai redistributing pengagihan kekayaan kepada golongan miskin. Sebagai contoh, apabila adanya institusi zakat, zakat ini merupakan cukai terhadap income dan cukai terhadap harta, tax of income and tax on income and tax on wealth. Okey, tax of income tu memang mudahlah. Tapi tax on wealth ini merupakan suatu
perkara yang sangat penting, mempunyai implikasi ekonomi yang sangat penting. Sebagai contoh, kalau kita letak, sebagaimana saya cakap tadi, kita ada wang ataupun kita ada harta yang berlebihan, lebih daripada nisab dan sebagainya, dan akan kita perlu membayar zakat terhadap harta-harta ini. Jadi ini memberikan satu insentif yang besar kepada sesiapa untuk tidak meletakkan harta sebagai harta yang bersifat idle wealth ataupun harta yang idle wealth Harta yang tak bergerak. Harta yang tak guna lah, letak je dekat rumah tu, bawah bantal, lama-lama tak bergerak. Jadi tax on idle wealth ni merupakan suatu insentif untuk orang untuk menggunakan duit itu masuk ke dalam ekonomi secara lebih produktif. Jadi apa yang berlaku sekarang ialah yang sebaliknya. Kalau kita ada harta yang lebih, kita boleh letak dan kita mendapat faedah daripada itu. Dalam sistem ekonomi Islam, ini menyebabkan harta-harta ini tidak kembali ke dalam ekonomi secara produktif. Dan orang kaya tidak kekayaan itu akan kekal di tangan orang kaya ini tanpa ada apa-apa economic punishment, ya. Maksudnya malahan harta itu akan menjana lagi faedah-faedah di masa depan. So sistem ekonomi Islam yang berteraskan kepada zakat ini, yang pertama dia akan mengagihkan kekayaan kepada golongan miskin. Yang kedua, dia akan memberikan insentif yang besar kepada harta-harta yang tak bergerak ini untuk kembali ke dalam ekonomi dan menjana kekayaan baru. Yang kedua, isu riba. Saya tak nak masuk kepada the legality of riba, apa jenis-jenis riba dan sebagainya. Riba ini merupakan hasil daripada primarily, ya, secara utamanya merupakan diasosiasikan dengan money lending, peminjaman wang. Walaupun ada banyak contoh-contoh riba selain daripada peminjaman wang ini, tapi yang utama yang disebut dalam Al-Quran ialah riba yang berkaitan dengan peminjaman wang. Okay. Apabila kita kata peminjaman wang ni, kita boleh associatekan dengan bank. Dan sistem perbankan yang ada sekarang ini merupakan berteraskan kepada sistem riba. Jadi sekarang ni saya nak cuba membicarakan secara lebih dalam berkenaan dengan sistem perbankan dan juga dia punya kaitan dengan riba. Okay. Sistem perbankan secara sejarahnya, dulu-dulu kita boleh lihat sistem perbankan yang ada sekarang ni, started in 1700, tahun 1700 Masihi. Masa tu dia punya sistem ialah sistem goldsmith. Maksudnya sesiapa yang ada duit wang emas akan letak kepada di goldsmith untuk untuk diletakkan di dalam peti besi, ya, peti besi. Jadi goldsmith ni akan bagilah receipt. Katakan saya letak 1000 keping wang emas, saya dapatlah 1000 keping receipt. So setiap kali saya nakkan wang emas, saya akan bawa receipt ni dan saya akan dapat wang emas tu kembali. Tetapi lama kelamaan, receipt ini telah dipercayai untuk membawa value yang sama dengan emas yang ada di dalam peti besi itu. Jadi instead of saya pergi ke peti besi, pergi ke goldsmith dan ambil wang emas tu bayar, sekarang ni orang dah boleh terima dah receipt tu sebagai pembayaran. So inilah sejarahnya wang kertas. Tetapi wang kertas ini mempunyai backupnya di dalam peti besi yang mempunyai nilainya di dalam emas. So maksudnya receipt